Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sama-sama dapat berkumpul di surau kita solat maghrib secara berjemaah, dan kita akan sambung bila kita setelah kita tinggalkan pada bulan yang lepas, ya, berkaitan dengan fiqhul at'imah wal ashribah. Itulah ilmu tentang makanan dan minuman, ya, the science of food and drinks ataupun beverage, ya, ilmu tentang makanan dan minuman air. Di mana kali pertama hari itu saya telah kongsikan tentang division ataupun pembahagian ilmu-ilmu Islam secara amnya, dan secara khususnya merujuk kepada ilmu fiqh itu sendiri, di mana ada fiqh ibadat, ada fiqh munakahat, ada fiqh jinayah, ada fiqh qada, ada fiqh muamalat, yakni muamalah maliyah, dan ada fiqhul at'imah wal ashribah, ya. Itulah fiqh tentang makan dan minum, ya. Fiqh ibadat, sembahyang puasa, zakat haji, ya. Fiqh munakahat, sabit dengan hak awak kekeluargaan, nikah kahwin, cerai berai, ya, talak iddah, dan hal yang sabit dengan pertikaian dalam hak awak pernikahan, ya. Puluh, ya, ni'am dan seumpamanya. Fiqh qada dan fiqh jinayah merujuk kepada hal sosial kemasyarakatan, ya. Kerana manusia ni memang kena ada peraturan, ya, supaya dia tidak menzalimi antara satu dengan yang lain. Itu timbulnya hukum hudud. Kalau kita curi barang orang, nak buat macam mana? Akan ada diakan sahaja. Kalau tidak ada hukum yang ditegakkan untuk nak menghalang mereka daripada mengambil harta orang lain secara haram dan zalim, percaya manusia akan ambil harta orang lain sesuka hati. Dah ada hukum pun orang ambil lagi. Orang mengadu kat kita, buat pagar rumah dia masuk dalam tanah dia. Mana buat pagar masuk dalam tanah orang? Cik dah tutup, dirang dah, tanya lah, bincang lah. Banyak benda berlaku hal seumpama itu, ya. Langgar, ya, hak orang lain, tak boleh, ya. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia membahagikan hak-hak yang wajib ditunaikan oleh manusia itu kepada beberapa kategori. Ada hak Allah yang kita semayang, kita puasa, kita haji, kita zakat, itu kita nak Allah, tak ada kena guna orang lain. Itu yang kata hak Allah, hak Allah. Tapi tak bermakna kita abaikan hak kita sesama manusia, kerana ada hak yang lain, hakum nas, hak manusia tu, kan? Jangan kata aku kita, aku semayang tu, dia zikir surau lagi. Kau ambil hak orang lain, hak orang kau dosa buat. Man akhadha, saya nak kata tu, man akhadha al-arda shibran bighairi haqqihi tuwiqa yawmal qiyamati ila sab'i abdi, ya. Dalam hadis Muslim daripada Abi Hurairah, tak silap saya Abi Hurairah, nanti saya mau lupa dah hadis itu.
Nabi kata siapa-siapa yang ambil tanah orang lain walau satu jengkal dia tak banyak pun. Satu jengkal tak sampai sekaki pun. Sekaki ni sejengkal setengah. Jengkal suku atau setengah sekaki. Sejengkal tak sampai sekaki pun. Tanpa hak yang ni dengan tidak jalan yang halal, Allah Ta'ala akan benarkan dia esok-esok. Dalam dia tu 7 kali bumi. 7 kali bumi. Tak tahu lah dalam macam mana benar ambil orang. Nak ambil jangan harta orang lain. Tanah orang. Itu bersabit dengan qada ataupun jinayah. Walaupun sebabnya tidak ditegakkan di sebagai tempat, tapi adalah undang-undang yang manusia reka sendiri itu terpulang. Tapi masih adalah undang-undang walaupun orang mencuri, ambil hak orang sekadar penjaga, sekadar itu, sekadar ini. Tapi ada juga peraturan tu. Tapi manusia buat juga tidak. Pasal manusia memang macam tu. Dia ada orang yang baik, ada juga orang yang tak baik. Orang yang jahat, maka perlu ada peraturan. Kemudian ada muamalah malia, ada tentang harta ya. Banyak kita bincang dalam fiqhul muamalah, fiqh muamalah harta ya. Sebab tu dulu-dulu saya semasa belajar dekat ijazah, dekat master, saya buat pasal ibadah. Bila saya nak sambung ke peringkat PhD, saya kata nak buat muamalah, kalau nak buat harta pula. Saya bukan tak suka ibadah, tapi dia nak lihat perspektif agama dari sudut harta. Rupanya banyak benda lah yang perlu kita lihat soal harta ya, supaya kita tidak hanya beribadat kepada Allah dari sudut hak Allah tadi, tapi hak nas, hak kita sesama manusia ya. Harta tadi ambil harta orang terlibat juga tu, terlibat dengan riba lah, terlibat dengan judi lah jadi berkaitan. Nak sebut ada satu fiqh dipanggil fiqhul at'imah wal ashribah, fiqh makan dan minum. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi ambil berat tentang ibadat, ambil berat tentang muamalat, ambil berat tentang munakahat, ambil berat tentang qada dan jinayah. Allah Taala dan Rasulnya juga ambil berat tentang makan dan minum manusia. Jadi secara tidak langsung makan dan minum manusia juga mampu menyumbang kepada kebaikan dan pahala insya-Allah Taala jika kita tidak langgar apa-apa yang telah digariskan oleh kedua-duanya Allah Taala dan Rasulnya ya. Itu penting. Dan dalam Quran Allah Taala banyak sebut tentang makan dan minum. Terlalu banyak ayat Quran dan hadis Nabi yang menjelaskan hal berkenaan. Sebab itu disusun sehingga menjadi satu ilmu yang lengkap. Sebab ada Quran, ada ayat pasal makan, ada hadis tentang makan, dikumpul, kemudian dijadikan satu ilmu yang lengkap ya. Tengok. Dan bila kita sebut tentang fiqh makan dan minum, ia merujuk kepada peraturan kita dalam hak ehwal berkenaan ya. Kok mana orang boleh, kok mana orang tidak boleh ya. InsyaAllah ta'ala. Jadi kita dah nampak dalam faham bahawa ilmu tentang makan dan minum ni adalah ilmu yang penting, dan dia salah satu fiqh yang besar juga dalam ilmu syarak ni ya. Fiqh ibadat, muamalat, zakat, ini ada fiqh makan dan minum ya. Sebenarnya fiqh makan dan minum ni dia tertakluk di bawah fiqh muamalat juga ya. Tapi dia panggil muamalat tentang makan dan minum lah ya. Baik. Kerana muamalat ni bukan kewangan saja. Kadang kita faham bila muamalat ni kewangan saja. Sebenarnya muamalat ni dia selain ibadat. Munakahat, jinayah, qada, siasat, itu semua muamalat. Termasuk makan minum, itu semua muamalat. Muamalat ni maknanya selain daripada ibadat ya. Semua disebut sebagai muamalat. Cuma dalam konteks hari ni bila sebut muamalat, dia lebih merujuk kepada finance atau kewangan. Itu dipanggil muamalat yang telah disempitkan kerangka dan kefahaman. Sebenarnya muamalat yang luas ya. Semua urusan kita dalam hayat keduniaan dia merujuk kepada muamalat ya. Atau dari muamalat ibadat, ritual, sembahyang, zikir, doa dan sebagainya. Baik, mari kita baca lagi muka surat yang pertama ya. Ini mukadimah dia. Minggu lepas tu, bulan lepas tu mukadimah ya, nak bagi kita nampak macam tu rupanya ya.
Jadi it is a very important knowledge. Ia satu ilmu yang penting sekali ya. Baik. Saya baca dulu lagi. Tuan-tuan dah ada kan? Yang PDF saya dah bagi kan? Ada share tak kat group? Ha? Bagi ya? Yang saya dah bagi kat siapa itu para share? Tak share kat group? Dah share tak? Baca tak? Ke tak buka? Yalah, kita ni banyak group. Group banyak sangat kan? Puluh-puluh group. Jadi kadang tak ada nak tengok. Kita silentkan semua. Saya semua group-group saya silentkan. Peribadi baru ada bunyi. Baru ada bunyi. Peribadi dia tu private. Biasa private ni dia agak penting. Jadi kita tengok. Kalau group ni ada masa kita tengok. Tak ada masa kita tak tengok. Ya. Dan bila tuan-tuan dah tekan tempat PDF tu, transfer lah pergi ke file mana-mana supaya mudah kita nak tengok. Tulis itu fit makan habis. Ya. Jadi kena ada lagi notanya. Jadi senang, tuan-tuan boleh rujuk balik atau tuan-tuan balik atau bila tuan-tuan ada masa tengok balik ya. Baik, fikih makanan. Fikih ni fiqh lah je, ataupun kita panggil fiqh. Kita di sini kita panggil fiqh ya. Kita tak panggil fiqh. Kita panggil fiqh sama je ya. Pada dasarnya semua yang bermanfaat dan hal-hal yang baik adalah halal. Dengar, faham betul dia kata. Pada dasarnya semua yang bermanfaat dan hal-hal yang baik adalah halal. Ini sudah hurai pada sesi yang lepas, kuliah yang terdahulu. Ya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghalalkan suatu perkara, tidak akan mensyariatkan suatu hukum itu melainkan ia untuk kebaikan kita. Ibadat baik, muamalat baik. Muamalat ni selain ibadat, saya akan guna istilah muamalat. Bukan kewangan, bukan bersabit dengan wang atau harta semata-mata. Boleh sebut muamalat, that means other than ibadat, selain daripada ibadat ya. Jadi saya ulang balik, semua yang Allah Ta'ala wahyukan, syariatkan, hukumkan, aturkan ya, semua adalah perkara-perkara yang baik untuk kita. Ibadat baik, muamalah baik. Sedangkan semua yang membahayakan dan yang buruk adalah haram. Ini prinsip yang perlu kita pegang dalam semua benda ya. Ibadat baik, muamalah baik. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita semayang? Memanglah untuk sembah Allah, tapi kebaikannya kembali kepada kita. Dunia baik, akhirat baik. Allah Ta'ala terkaya dia daripada sebarang peribadatan yang kita lakukan. Kita jadi orang soleh, Allah Ta'ala tak untung satu sen pun. Kita jadi orang yang jahat ataupun orang yang tidak taat pada Allah, Allah Ta'ala tak rugi walau sedikit pun. Ini disebut oleh Nabi SAW. Kalau tuan-tuan belajar hadis 40 Al-Imam An-Nawawi, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zar dalam Sunan At-Tirmizi ya. Di mana Nabi kata, Allah Ta'ala Nabi kata, kalaulah semua makhluk itu baik, lau ijtama'an nasu ala qalbi rajulin lau ijtama'an nasu ala aqqa rajulin wahid ma zada dzalika fi mulkillahi syai'an. Kalaulah semua manusia berada di atas satu hati yang paling bertakwa, mana semua manusia baik, semua manusia baik, tak ada orang kafir walau seorang pun, tak ada orang yang tidak taat walau seorang pun, kata kafir, non muslim, hak fasik pun tak ada. Semua manusia adalah manusia yang baik, taat kepada Allah. Nabi kata, Allah ia tidak menambahkan kerajaan Allah walau sedikit pun. Sebab tu kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala kata, innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala itu terkaya ia daripada seluruh alam. Mana tak beri kesan langsung pada Allah. Allah Ta'ala ni ghani, kaya. Kaya dari sudut dia memiliki seluruh kerajaannya, dan kaya dari sudut dia tidak berhajat kepada sesiapa pun ya. Jadi nak cerita begitu ya. Walau ijtama'an nasu ala afjar qalbi rajulin wahid ma naqasa fi
dzalika fi mulkillahi syai'an. Nabi kata kalau semua manusia ni jahat, semua manusia berkumpul di atas satu hati yang jahat, mana yang jahatlah tu? Ia tidak mengurangi kerajaan Allah walau sedikit pun. Tak ada apa-apa. Itu kebaikan yang kita buat untuk diri kita. In ahsantum li anfusikum. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, jika kamu berlaku baik, maka kamu telah berlaku baik ke atas dirimu. Kalau kita berlaku jahat, kita berlaku jahat ke atas diri kita. Kita zalim diri kita. Kita tak zalim pada Allah. Semualah ya. Allah Ta'ala suruh semayang untuk kebaikan kita. Allah Ta'ala suruh puasa. Ni nak puasa next month kan. Puasa tak ada kuliah kot. Kita rehat lah. Saya pun tak kuliah waktu bulan puasa. Mereka beberapa tempat saja. Semua subuh lah banyak. Maghrib tak ada. Ada juga kita banyak suruh stop. Tak apalah. Okay. Jadi Allah Ta'ala suruh puasa, baik itu kita. Benda-benda yang Allah Ta'ala dalam, confirm tak baik itu kita. Ini saya dah huraikan itu. Itu prinsip kan. Benda kita perlu iktikadkan. Jadi yang baik dan halal dalam konteks makanan ya, halal adalah baik untuk kita, dan jika ia buruk atau diharamkan Allah, ia adalah benda tidak baik untuk kita. Ya. Hukum asal makanan baik dan dari haiwan, tumbuhan, sama ada yang ada di laut maupun yang di darat adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Dia kata hukum asal makanan adalah halal, melainkan jika ada dalil yang mengharamkannya. Faham ya? Asal-asal makanan itu halal, melainkan jika ada dalil yang mengharamkannya. Ia merujuk kepada kaedah yang besar dalam syarak. Al-aslu fil asya' al-ibahah ma lam yakun dalilun ala tahrimiha. Asal-asal sesuatu itu adalah harus halal, melainkan jika ada dalil yang mengharamkannya. Ya? Dia ada dua kaedah besar dalam agama: ibadat, muamalat. Ibadat, asal-asal ibadat adalah haram, melainkan jika ada dalil yang mensyariatkannya. Al-aslu fil ibadat al-man'u aw at-tawqif illa ma dalla ala masyru'iyyati. Asal-asal ibadat adalah haram, melainkan jika ada dalil yang mensyariatkannya. Ya? Kita nak buat semayang kita sendiri, tak ada. Pak mana semayang tak ada dalam syarat, satu ke? Ya. Kita nak reka puasa kita sendiri. Oh, punya banyak puasa, nak reka puasa sendiri tu. Contohlah. Manusia ni kita mana tahu. Kan? Ya. Semayang punya ada berpuluh-puluh jenis semayang, yang wajib, yang sunnah. Dia nak buat semayang dia sendiri, contoh dia. Tak boleh. Ya. Hatta semayang-semayang yang tidak sabit dalam nas pun tak boleh. Ada semayang-semayang yang tidak diangkat oleh para ulama kerana nasnya itu sama ada palsu atau terlalu dhaif, lemah sangat hadisnya tu. Ulama tak angkat dan tak jadikan dia satu ibadat. Adalah beberapa jenis semayang. Ada semayang tambah iman, dipanggil solat ziyadatil iman. Ada semayang tambah iman, ada hadisnya. Tapi bukan hanya tidak sahih, bukan hanya dhaif, terlalu dhaif, bahkan ada sebagian kata palsu. Sembahyang tambah iman. Tahu tak pernah dengar? Tahu tak pernah dengar? Sebab tak ada. Ya. Mereka adalah sebagian golongan yang jadikan sembahyang itu sebagai rutin. Ada. Baru ni satu masjid ada seorang pak kiai daripada Indonesia. Tak baru-baru dah cerita ni 2-3 tahun lepas lah, ya, di masjid kita orang. Di tempat saya itu ada satu kiai daripada Indonesia. Dia tanya jemaah, antum semua tak tahu ke sembahyang tambah iman? Semua eling-eling kepala. Saya tak boleh eling kepala juga. Kena sembahyang, dia kata. Sembahyang tambah iman. Sekurang-kurang 2 rakaat satu hari. Maksudnya tidak ada dalam fiqh sembahyang tambah iman. Tak payah buat lah. Tak ada. Oh, ada. Tapi ada golongan tu dia nak angkat ibadat-ibadat seumpama ni. Itu ada hadis, tapi hadis yang tak boleh pakai langsung lah. Jadi tak ada lah. Apatah lagi kalau kita nak bawa mari semayang yang langsung tidak ada sandarannya. Of course lah tak boleh.
Ada satu lagi dipanggil semayang nak kuatkan hafalan. Ada juga. Nak bagi kuat hafalan, nak apa bagi kuat ni, ada satu semayang dipanggil kuat semayang menguatkan hafalan. Solat litaqwiyatil hafiz, semayang untuk nak kuatkan hafalan. Sama juga. Ada dalam fiqh? Tak ada. Tapi ada setengah-setengah dia nak angkat semayang-semayang seumpama ni, tak perlu lah semayang yang banyak. Kita jaga semayang rawatib ba'da qabliyah dah sudah cukup. Nak bagi kuat hafalan, doa lah waktu itu. Lepas tu jagalah makan, nak bagi kuat. Dia makan benda-benda yang menumpulkan. Ni kan, hari-hari dia makan Maggi. Memang otak jadi tumpul lah. Kan, makanlah makanan yang berkhasiat. Tapi nak cerita semayang tu, tak ada lah dalam fiqh. Ada bentuk yang puasa punyalah banyak jenis puasa. Nak rekos pun. Kita ada puasa yearly basis, setahun sekali, macam-macam. Kan? Asyura, sehari setahun. Puasa apa lagi? Puasa setahun sekali. Puasa Asyura lagi. Asyura 10 Muharram kan. Sehari sebelum 9 Muharram boleh puasa juga. Tasu'a. Itu dipanggil puasa yearly basis, ada setahun sekali. Puasa 6 Syawal itu yearly basis, setahun sekali. Dia panggil asyamu ala asas sanah. Puasa yang yearly basis ada setahun sekali. Puasa 6 Syawal setahun sekali. Puasa pada awal bulan Zulhijjah 8 hari atau 9 hari itu bagi orang tidak melakukan haji juga puasa-puasa yang sunnah setahun sekali. Kita ada monthly basis, puasa sebulan sekali, 3 hari setiap bulan, boleh ada di tengah bulan, boleh ada di akhir bulan. Ataupun puasa secara bercerai-berai, 1 hari di awal, 1 hari di tengah, 1 hari di akhir. Itu dipanggil monthly basis. Kita ada weekly basis, Senin Khamis, Sabtu Ahad. Macam-macam puasa. Saya nak berbelah-belah lah the type of fasting, jenis-jenis puasa, belah-belah. Oh, tak cukup ni, kamu puasa lain. Mana boleh? Ya. Kenapa? Puasa mana? Puasa Syaban tidak ada puasa khusus. Ataupun kita nak kata sunat puasa 15 Syaban, sunat puasa 14 Syaban, sunat puasa 13 Syaban. Sebenarnya tidak ada nah yang sahih yang diangkat sehingga dimuktamadkan, distandardkan dalam buku-buku fiqh itu, tak ada lah. Tapi digalakkan kita berpuasa secara pada bulan Syaban pada mana-mana hari. Cuma mazhab Syafi'i ini after 15 Syaban, kalau kita tidak pernah berpuasa sebelum itu, diharamkan puasa dan dimakruhkan juga disebabkan yang lain. Tapi kalau kita puasa dah sebelum itu, kita boleh puasa selepas 15 Syaban, tidak dilarang sama sekali, tidak haram dan tidak makruh. Begitu juga orang yang belum menggantikan puasanya, boleh selepas 15 Syaban. Imam Syafi'i bulan Syaban ni dia ketat sikit, di mana selepas 15 Syaban nak puasa sunat tak boleh. Kalau kita sebelum tu tak puasa sunat langsung. Kalau puasa wajib tak apa, macam nak ganti tak apa. Wah, aku tahun lepas ada tak ganti dah puasa. Dah 20 Syaban dah ni, go for it. Puasa lah, dah tak ganti. Ni hak puasa-puasa sunnah, puasa-puasa yang tidak wajib, yang mana kita tak pernah buat apa-apa puasa sebelum 15 Syaban, maka diharamkan kita puasa selepas itu. Ya, mazhab Syafi'i lah. Tapi saya ingat sebagai ulama lain tidak melarang pun. Ya, boleh je nak puasa sunat selepas. Tapi sebaik-baiknya sebelum 15 Syaban kita puasa lah sikit. Nak puasa selepas. Ya. Boleh puasa secara umum. Malah Rasulullah SAW seumpama diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Aisyah, di mana beliau menyatakan bahawa Nabi SAW selepas puasa Ramadan, puasa hak baginda banyak berpuasa ialah puasa Syaban. Ya. Jadi Nabi ni puasa Ramadan penuh. Aisyah kata Nabi pun bulan Syaban seumpama itu juga. Kerana Nabi banyak berpuasa pada bulan Syaban. Jadi kalau nak puasa bulan Syaban, puasalah daripada awal bulan. Kalau ganti nak puasa lah. Tapi nak kata ada hari-hari tertentu sunnah, sebenarnya tidak ada nah yang sahih dan tidak dimuktamadkan pun. Ya. Ataupun kita nak puasa di tengah bulan 13, 14, 15, boleh puasa. Itu mungkin dia termasuk dalam puasa di tengah bulan. Memang setiap bulan kita digalakkan puasa di tengah bulan. Dia panggil puasa putih. Ya. Siyamul bait ataupun siyamul bid, puasa putih. Mana kita berpuasa di tengah bulan ketika bulan mengambang 13, 14, 15. Itu dipanggil monthly basis punya puasa. Boleh.
Tapi kata 15 Syaban sunnah, tahu saya tidak ada. Allah Ta'ala alam. Mak Syaban ni dia banyak kontroversi sikit, pasal bulan Syaban ni banyak hadis-hadis palsu, dah ada hadis yang lemah lah yang diriwayatkan. Pasal manusia ni tuan-tuan, dia suka akan fadilat-fadilat. Dan sebagai manusia dia tak cukup dengan fadilat yang sahih. Jadi dia reka fadilat itu, reka fadilat ini. Dia nampak fadilat ni biasa. Jadi itulah. Mana tidak ada apa-apa keistimewaan bulan Syaban ni. Dia sudut ibadat. Semayang tak ada apa yang special, tak ada. Tak adalah kata semayang bulan Syaban lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Tak ada tu maksud tak ada nas lah. Maksud saya tak ada tu tak ada nas. Jadi kalau tidak ada nas, macam mana kita nak kata benda tu special? Yang kata special tak special, lebih tak lebih ni nas saja, Nabi saja atau Allah Ta'ala kita. Kalau ada kita tak ada, kalau tak ada kita tak ada. Manusia tak boleh reka fadilat sendiri. Kalau dia boleh reka fadilat sendiri, dia dah ambil kerja Nabi ataupun dia terima wahyu. Jadi tak ada. Puasa pun sama, tidak ada puasa yang special bulan Syaban. Tak ada. Yang ada ialah puasa secara am. Memperbanyakkan puasa pada bulan Syaban amat digalakkan. Bahkan kalau kita belajar puasa-puasa sunnah, yang termasuk dalam puasa-puasa sunnah ialah memperbanyakkan puasa pada bulan Syaban. Kerana Nabi memang bulan Syaban dia banyak puasa. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Dia puasa. Boleh. Baik. Jadi nak cerita macam tu lah ya. Jadi ibadah tadi saya kata asas-asas ibadah adalah haram. Mereka jika ada dalil yang mensyaratkan. Kita tak boleh reka atau wujudkan sembahyang sendiri. Kita tak boleh reka puasa sendiri. Dan begitulah ibadah-ibadah yang lain. Walaupun ibadah yang simple-simple. Ya. Kita tak boleh reka zikir sendiri. Tak boleh. Nabi punyalah ajar kepada kita ribu-ribu zikir. Hadis pasal zikir ni ribu-ribu tuan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Azkar meriwayatkan hadis-hadis bersama dengan zikir dan doa Rasulullah tak kurang daripada 1200 hadis. Tu pun masih ada zikir-zikir dan doa yang tak warid dalam syarah, doa dan dalam market. 1200 baca pun tak habis. Aduh. Tak tahulah, biasalah manusia ya. Sebab itu kita kena belajar. Bila kita belajar kita tahu. Kalau kita tak belajar kita tak tahu lah. Baik. Ya, asal-asal ibadah haram melainkan jika ada dalil yang mensyariatkan. Ya. Pasal ibadah ni dia very fix. Lain daripada ibadah, muamalah asal-asalnya adalah harus. Melainkan jika ada dalil yang mengharam atau melarangnya. Terbalik. Kenapa begitu? Kerana selain ibadah, dia terbuka kepada perkembangan. Dia boleh berkembang sepesat-pesatnya. Dia boleh maju semaju-majunya dan manusia boleh menggunakan akal fikiran untuk nak mengembangkan inisiatif, inovatif, kreativiti. Jadi asalnya harus. Pakaian umpamanya. Buatlah pakaian jenis apa pun. Tak ada masalah sama sekali. As no as, dia bukan pakaian yang dilarang. Allah Ta'ala larang pakaiannya apa? Sutera, lelaki tak boleh pakai. Ataupun daripada emas. Itu saja. Ada dan buatlah pakaian. Warna. Tak ada apa-apa masalah sedikit pun dengan warna. Tak ada. Warna hijau, warna biru, warna merah. Tak ada kata lebih baju hijau berbanding baju color merah. Kenapa? Kerana dalam Quran Allah Ta'ala kata ahli syurga pakai color hijau. Tak ada kena-mengena. Itu kat syurga. Kat dunia ni apa color pun boleh. Walaupun ada sikit sebanyak isu ya, macam warna merah, ada juga sebagai ulama memakruhkan. Kerana ada hadis Nabi larang pakai baju warna merah. Tapi baju dicelup lah. Baju dicelup dengan celupan. Adapun kalau benang tu dah color merah tak apa. Adalah satu dua warna macam merah, ya, kuning adalah. Tapi secara overallnya khilaf umpama itu tidak dimuktabarkan, tidak diangkat kerana ada juga riwayat-riwayat Nabi memakai baju kuning. Ibnu Umar dia pakai baju kuning.
Dan sunnah Abi Daud, orang bertanya dia, pasal apa kau pakai baju kuning? Aku pakai kerana Rasulullah pakai. Ada nas yang melarang, ada nas yang Nabi pakai. Ya, jadi benda itu ada ulama kata makruh lah. Tapi sekian majoriti mengharuskan. Warna tidak memberi kesan apa-apa dalam hayawan kehidupan kita. Warna, sekadar warna. Jadi boleh buat. Fikirlah nak buat warna apa, buat. Pasal pakaian, apa lagi. Semualah hal keduniaan ni kan semua harus ni, semua harus ni. Fikirlah, bijaklah macam mana. Allah Ta'ala beri kebebasan. Dalam hal keduniaan, SLS dia tidak langgar syarak. Sebab itu, ulama letak satu kaedah, al-aslu fil asya' al-ibahah ma lam yakun dalilun ala tahrimha. Asal-asal sesuatu adalah harus, melainkan jika ada dalil yang mengharamkannya, melarangnya. Kalau ada dalil larang, baru tak boleh. Dan termasuk dalam konteks berkenaan makan dan minum. Sama juga. Asal-asal makan dan minum itu adalah halal, harus, melainkan jika ada dalil yang melarangnya. Ya. Kalau ada dalil larang, baru tak boleh. Sebab itu yang dilarang sedikit saja, nak dibanding yang tidak dilarang. Jadi kita boleh makan macam-macam makanan yang kita ada. Bulan puasa ada macam-macam jenis kuih, makan. Belilah, mana kata boleh, tak ada apa masalah. Tidak kata ini boleh makan ke tak boleh makan ni. As long as dia punya bahan tu okey, boleh. Ya. Jadi di situ ada dua poin. Pertama dia kata benda yang Allah Taala halalkan baik untuk kita, benda Allah Taala larang buruk untuk kita. Satu. Yang kedua, asal-asal makanan itu adalah harus, melainkan jika ada dalil yang melarangnya, baru tak boleh. Jadi bab ni dia open, betul tak? Dia open. Sebenarnya bukan makanan saja, semua benda selain daripada ibadat. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, tunggangan. Malah sebagian ulama kata semua harta yang kita miliki, semua harta, ya, semua adalah harus selagi mana dia tidak langgar syarak. Ya. Jadi manusia boleh berfikir sebijak-bijaknya, berkembang sepesat-pesatnya dalam hak ehwal keduniaan. Ya. Selagi mana dia tidak langgar syarak. Isu ni Allah Ta'ala bagi kebebasan. Ya. Dalil maksud nas dia lah, ya. Firman Allah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya. Ayat ni amat penting sekali. Kita belajar dalam fiqh, ya. Especially fiqh muamalat lah, ya, selain daripada ibadat. Ayat ni banyak diguna pakai. Ya. Di mana kata Allah, dialah, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Ayat ni amat penting sekali dalam hak ehwal muamalat, termasuk dalam makanan minum tadi. Sebenarnya dalam banyak hal digunakan ayat ini di samping ayat-ayat lain. Kata Allah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah, huwa ni makna dialah. Bahasa Melayu kita kata dialah, dia. Kata ganti nama ketiga. Saya kata ganti nama pertama. Awak kata ganti nama kedua. Dia kata ganti nama ketiga. Macam English pun sama lah, ya. Dipanggil apa English yang saya lupa. Tapi Arab pun sama. Arab dipanggil domir. Domir ni kata ganti nama lah, ya. Huwa ni adalah domir ghaib, kata ganti nama orang yang tidak ada. Dia lah. Mana? Kalau saya. Awak, dia. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat ni diguna perkataan huwa, dia. Dia ni nama Allah, Ustaz Huwa. Dia ni hanya merujuk kepada Allah. Dia bukan nama Allah. Ya. Punyalah banyak nama Allah Ta'ala dalam Quran lah, hadis Nabi. Tapi ada golongan dia kata huwa ni pun nama Allah. Huwa bukan nama Allah. Dia hanya ganti nama kepada Allah. Dia. Tapi dia kata dia tu nama Allah. Lepas tu dia berzikir dia. Dia. Huwa. Ataupun hu. Dia kecoh bak hu lah ni kan. Dalam Quran memang banyak Allah Ta'ala sebut huwa. Tapi merujuk kepada dia. Kata ganti nama ketiga. Bukan nama Allah. Dan Nabi pun tak pernah berzikir atau memanggil Allah dengan hu. Tak pernah sama sekali. Manusia kan. Benda yang dah jelas-jelas nama Allah, dia tak ada masalah. Benda-benda lagu ni.
kita tak payahlah zikirlah dengan nama-nama Allah yang confirm nama-nama Allah, yang bukan nama-nama Allah ni. Tapi kebiasaannya kita tak terlibat sangat ni, tarekat-tarekat ni lah ya. Kalau tadi saya sebut semayang tambah iman apa semua tu dalam sana lah. Kita dalam syarat ni tak ada masalah sangat. Tapi terbau-bau sebab kadang-kadang mereka pun mari duduk mengajar di masjid, duduk mengajar di surau, duduk campur dengan tuan-tuan. Jadi hal seumpama itu kita tahu jugalah. Dia tak bodoh ya. Allah bukan nama Allah. Ini khilaf Ustaz? Tak ada, dalam syarak dia tidak khilaf. Ulama-ulama syarak memang tak menjadikan perkataan ini sebagai nama Allah. Dialah yang menjadikan bagi kamu apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Ta'ala kata, aku ciptakan apa-apa yang ada di langit dan di bumi ini untuk kamu, yakni untuk manfaat dan kegunaan kamu ya? Jadi gunakanlah. Kalau guna tu baik, gunakan ya, ambillah, tak ada masalah sama sekali ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi dalam konteks yang sama, wal kul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya ya. Ini surah Al-A'raf ayat 32 ya. Saya di universiti saya mengajar fiqh makan dan minum, ada subjek fiqh makan dan minum masih ajar, tapi 3-4 tahun lepas ya. Saya di universiti saya ajar fiqh ibadat, itu saya punya main subjek lah, kita panggil core courses ya. Tapi kadang-kadang saya ajar fiqh yang lain, saya ajar fiqh muamalat, saya ajar fiqh menakab, dan saya ajar fiqh makan dan minum. Jadi boleh lah mengajar kan, apa spesialis kita fiqh ibadat. Jadi ayat ni memang sering digunakan. Ayat Al-A'raf 32 ya. Jadi siapa yang spesialis dalam bab makanan dan minuman, banyak kita student-student PhD yang buat kajian hari ni tentang pemakanan halal, dengan sebab research macam ni yang berkembangnya industri halal. Researcher yang buat kajian di dekat PhD, di dekat master ya. Kita di UiTM pun ada department halal. Jadi siapa yang buat research pasal halal, duduk di bawah department itulah. Baik. Kata Allah, ayat ini penting ya. Kul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati minar rizq. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad. Ni Allah Taala challenge ni. Siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah Allah Ta'ala keluarkan untuk hamba-hambanya dan rezeki-rezeki yang baik? Allah Ta'ala challenge. Allah Ta'ala kata, siapakah yang nak mengharamkan benda-benda yang aku tidak haramkan? Siapakah yang nak mengharamkan rezeki-rezeki yang baik yang telah aku beri kepada hamba? Berani? Tak berani. Apa yang Allah Ta'ala halalkan, kita kata halal. Apa yang Allah Ta'ala haram, kita kata haram. Sebab itu, benda yang halal, kalau kita kata haram, boleh jadi kafir. Confirm benda ni halal, kita kata haram. Sama juga, confirm benda tu haram, kita kata halal. Kafir tuan. Macam kita kata benda wajib, kita kata tak wajib. Kafir. Hak disepakati lah, hak ijma', hak confirm. Kalau hak khilaf tak apa. Semai tu bermasjid, ada ulama kata wajib, ada ulama kata tak wajib, dia tak jadi kafir. Saya tak wajib semai tu masjid ni, masuk masjid tak semayang pun. Kafir tak. Baik itu khilaf. Tak apa. Ini yang confirm. Jelas dalam Quran, jelaslah hadis Nabi, benda ni disuruh. Tiba-tiba kita kata tak disuruh. Confirm Allah Ta'ala suruh sembahyang 5 waktu sehari semalam dalam Quran 5 kali. Ya. Al-Baqarah 43, Al-Baqarah 83, Al-Baqarah 110, Al-Furqan 77, An-Nur 51. 5 kali itu aqimus solat wa atuz zakat, aqimus solat wa atuz zakat. Nabi pun suruh semayang. Tiba-tiba dia kata semayang tak wajib dah semayang ni, semayang wajib sebab semayang waktu tu lah. Kafir dia, keluar dari Islam ya. Sama juga dalam hal ni, kalau benda tu dah confirm haram, tiba-tiba kata halal, kafir.
Buat tak buat tu 10 ribu. Kalau dia buat, ada orang dimakan riba. Contohnya. Tapi dia tak kata riba tu halal. Dia buat, berdosa besar. So, neraka dia. Kalau tak diampunkan Allah. Tapi dia tak jadi kafir. Dia tak terkeluar daripada Islam. Tapi buat hukum ni dia very strict. Siapa-siapa yang menafikan hukum yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasul, tidak syak lagi, dia terkeluar daripada Islam. Jadi kena hati-hati. Mereka kalau benda tu diperselisihkan, itu tak apa. Kata ada yang kata haram, umpamalah mazhab Syafi'i. Tapi ada yang kata harus atau makruh saja. Umpama yang standard dalam mazhab Maliki, tuan pergi Afrika, dekat depan restoran dia ada aquarium. Tengoklah lain itu, bila tengok kan. Dalam aquarium tu ada katak, tuan boleh pilih katak mana yang tuan nak. Ambil, macam tuan pergi kat kedai, dalam aquarium tu ada ikan. Saya nak ikan ni, ambil ikan tu. Siang, goreng. Dia macam tu lah. Oh, kita pun tengok YouTube lah. Kita kata apa? Nampak pakai jubah, pakai kopi, makan katak. Kan haram tu. Kita yang haram. Tapi sebagai ulama yang lain, dia tak kata haram. Sama ada harus atau makruh. Ada perbahasannya. Nanti kita akan sentuh juga nanti. Tuan-tuan tengok kat YouTube, ada tok Arab tu di Sudan. Barbecue anak buaya tuan. Itu ada satu surah Jumaat tu, ada seorang penceramah tu dia kata, dulu-dulu kita tak pernah dengar, sekarang kita dah dengar. Dulu-dulu kita tak pernah tengok, hari ni kita dah tengok. Nama je Islam tapi duk makan buaya, dia kata. Ataupun dia kata ada yang kata buaya ni harus. Betul kata Wahabi. Ni Wahabi lah ni. Apa kena-mena, tak ada kena-mena. Belajar fiqh ke tidak? Fiqh makan dan minum, ada benda yang confirm tak boleh, ada benda yang confirm boleh, ada benda yang tidak confirm. Ada ulama kata harus, ada ulama kata haram, ada ulama kata makruh, ada ulama kata haram, ada ulama kata makruh. Macam tu lah ya. Macam buaya pun kita kata haram, tapi yang standard dalam mazhab Maliki tidak haram. Dia macam ikan juga. Semua makanan di laut adalah halal ya, di sisi mereka. Jadi kat sini memang tak boleh, tapi kat sana okey. Kalau tuan-tuan pergi sana pun, kok tuan-tuan nak rasa, makan kat sana diam-diam, balik jangan sebut kat orang pula. Ada seorang tu artis, bukan saya suruh, tapi mana tahu kan, kebut dah berhijrah ke sana, dah jadi warga negara sana. Sekati tentuan lah. Ada seorang hamba Allah tu, artis yang tuan-tuan, dia pergi ke Europe, dia makan siput babi. Siput babi sana harus, kita haram. Fatwa kita selama saya tak pasti, tapi kalau fatwa wilayah persekutuan dan beberapa negeri yang lain, dikata haram lah ya, siput babi. Ia adalah makanan yang khabis. Ada isunya ayat Quran tu. Apa-apa makanan yang jijik adalah haram, termasuknya siput babi. Tapi kat sana okey, orang Islam duk makan apa, tak ada masalah. Saya member ada kat Australia, okey je. Tapi soalnya bila dia balik, dia cerita kat orang, kecoh. Dah makan siput babi pula. Kau nak makan sangat, tak payah kecoh lah. Maka kat sana balik macam dia. Tengok urut pula macam mana. Kat sana okey, go for it. Tapi kat sini tak boleh. Jadi tak boleh. Allah Ta'ala very strict dalam hal. Allah Ta'ala channel, siapakah yang berani mengharamkan benda yang baik-baik yang telah aku halalkan untuk hamba-Ku. Jangan kita menghalalkan yang haram, jangan kita mengharamkan yang halal. Yang dah confirm lagi. Macam tadi dah, kalau benda tu haram, kita kata haram. Dan jangan melakukannya. Tapi kalau orang tu buat, as long as dia tak kata haram, dia hanya berdosa besar sahaja. Tapi tidaklah dia terkeluar daripada agama. Benda yang harus semua sama, benda yang harus tiba-tiba kita kata haram. Oi, haram makan benda ni. Harus ni, ikan keli apa haramnya? Haram ni. Kalau dia gila tak apalah. Tapi kalau dia tak gila, dia telah mengharamkan apa dihalalkan oleh Allah. Boleh terkeluar daripada Islam. Walaupun sekadar mengharamkan benda kecil-kecil macam tu. Pasal Allah Ta'ala telah challenge. Siapakah yang berani mengharamkan benda dihalalkan oleh Allah? Benda tu kalau confirm halal lah, tak boleh diharamkan. Kalau confirm haram, tak boleh dihalalkan. Melainkan benda yang melibatkan perselisihan, yang tidak dinaskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, tidak dinaskan oleh Nabi, ataupun dinaskan tapi dalam konteks yang ditafsirkan dengan pelbagai pentafsiran. Itu ada sikit sebanyak perbincangan. Mungkin ada keluar salah sikit dalam hal itu. Saya ingat tak ada masalah. Jadi nak tengok juga ya.
Tapi biasa orang Islam dia tak berani nak mengharamkan semena-mena, nak menghalalkan semena-mena, biasa dia tak berani ya. Biasanya lah ya. Baik. Jadi dua ayat lagi. Di samping banyak lagi ayat-ayat yang lain ya. Kebiasaannya dalam Quran, bila Allah Ta'ala sebut makan dan minum, Allah Ta'ala kait dengan rezeki. Itu kebiasaannya. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah ada ayat 168, dalam surah Al-Ma'idah pun ada ayat 88, dalam surah An-Nur pun ada ayat 51, dan beberapa surah yang lain. Paling ringkas Allah Ta'ala kata, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Wahai manusia, makanlah di atas muka bumi yang halal lagi baik. Itu asasnya. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban. Makanlah apa yang Allah Ta'ala rezekikan untukmu yang halal lagi baik. Jadi Allah Ta'ala kait makan rezeki, makan rezeki ya. Walaupun sebenarnya makan ni hanya part daripada rezeki ya. Rezeki ni dia luas. Dia merangkumi apa yang kita makan, dia merangkumi apa yang kita minum, dia merangkumi apa yang kita pakai. Yang kita makan dia panggil mat'um atau makul. Yang kita minum dia panggil mashrub. Yang kita pakai dia panggil malbus. Itu juga rezeki. Apa kita pakai rezeki ya. Apa yang kita tinggal, bangunan ni semua rezeki. Duduk, apa yang kita tinggal, kata duduk tanah, rezeki ya. Hatta seluruh harta dunia yang kita miliki itu juga disebut sebagai rezeki. Cuma Allah Ta'ala sebut makan. Kerana di samping rezeki-rezeki yang lain, makanlah rezeki yang paling penting sekali sebenarnya ya. Dan minum juga. Manusia mungkin tak ada pakaian, manusia mungkin tak ada tempat tinggal, tapi dia tak boleh tak makan atau tidak minum ya. Mati ya, tak makan tak minum ya. Sebab itu Islam membenarkan untuk kita makan benda yang haram, walaupun dalam dalam setengah-setengah keadaan kan, daruriyat. Depan mata tak ada makanan yang lain. Ada babi, kalau aku tak makan babi ni mati aku, wajib makan ya. Itu dipanggil daruriyat, ataupun ketika berlaku benda-benda mudarat lah, apa dipanggil emergency case ya. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Ulama buat kaedah, jika berlaku satu daruriyat, benda yang emergency, kadang-kadang dia menghalalkan yang haram ya. Kita bawa isteri kita jumpa doktor tu lelaki dia nak sentuh isteri kita, sentuh tangan dia nak cucuk, mesti sentuh tangan, sentuh kaki, betul tak? Itu berdosa. Itu dipanggil ad-darurat tubihul ma'zurat ya. Tapi sebaik-baiknya kalau isteri kita carilah doktor wanita. Tapi mana kita boleh pilih-pilih sekarang ni tuan-tuan. Doktor tak cukup. Doktor sekarang ni tak cukup. Nak pilih-pilih je. Kita tengok sini berapa banyak doktor wanita yang ada. Kebiasaannya kalau buka kliniknya doktor lelaki, buka klinik doktor lelaki. Doktor lelaki lebih ramai daripada doktor wanita. Jadi kalau kita nak rawat isteri kita, agak sukar kalau kita nak cari doktor. Boleh cari, mungkin kita nak warak kan. Tapi dalam setengah-setengah dia menyulitkan. Tak apalah, bawa lah isteri pergi klinik walaupun doktor tu lelaki. Sekadar dia pegang untuk hal yang seumpama itu tidak haram sama sekali, insya-Allah taala. Di tempat saya tuan-tuan, doktor bersalin dia lelaki, Dr. Zarul. Tak kenal? Fairmont ni tak selama Dr. Zarul, PMC, Putra Medical Center. Dia adalah 2-3 orang doktor wanita di bawah dia. Dan ada doktor lelaki juga, tapi dia bos. Kadang-kadang kita pergi hospital dia, yang entertain kadang-kadang doktor wanita. Kadang kita pergi time tu dia, habis tu tak kita nak balik. Kita nak tanya dia yang wanita tu ada 2 orang doktor wanita yang saya kenal kan. Boleh nak tanya, tapi menyusahkan kita lah. Isteri kita dah sikit buruk nak beranak. Hal-hal seumpama itu dia tertakluk kepada daruriyat. Sekadar dia nak, orang kata benda-benda yang emergency ya, melibatkan rawatan, maka tak ada masalah, insya-Allah taala ya. Mudah-mudahan. Kemudian kita akan sebutlah selepas ini sikit sebanyak lagi tentang asal pemakanan. Dan Nabi SAW amat mengambil berat tentang makanan, di mana Nabi kalau terjumpa makanan, kalaulah Nabi tidak takut ia daripada zakat, nescaya Nabi akan mengambilnya. Isteri Nabi nama Ummu Salamah, dia jalan-jalan dia jumpa tamar, dia ambil, dia terus makan.
Walaupun itu tamar, bukan dia punya. Tak tahu siapa punya tak. Nah. Sebab makanan, kalau kita jumpa yang kecil-kecil lah, jalan-jalan jumpa gula-gula, ambil makan tuan. Tak nak bagi anak kan. Gula tak tahulah, tak khasiat kot. Tapi kalau kita berjalan, pokok kita jumpa buah rambutan ke, kat bawah, bukan kat atas pokok orang, kat bawah, ambil makan. Orang terjatuh ke apa kan. Hatta kalau kita makanan terjatuh pun, jangan ambil buang tu sampah, jangan tuan. Kadang dekat makanan tu ada keberkatan. Ya. Dan kalau kita tinggalkan makanan itu, dia jadi makanan syaitan. Walaupun tidaklah majoriti ulama mengharamkan, memakruhkan saja, tapi makanan rezeki Allah tu. Kan? Jadi kalau jatuh makanan ambil, basuh-basuh makan. Ya. Nabi kata apa? Ini kita belajar nanti lah, ada makan. Di mana makanan jangan sekali kita sia-siakan. Kita makan nasi tu bagi habis, jangan tinggal walau sebiji beras, habiskan. Rezeki Allah tu. Anak-anak kita pun kita ajar bagi makan, bagi habis. Ya. Dulu orang tua kata apa? Sebiji beras, ya ke? Setitik peluh petani. Saya Ustaz Osman, member saya cakap, tengah makan-makan dia kan, adalah sebiji nasi kita tak habis. Ustaz makan Ustaz, sebiji beras, dia kata setitik peluh petani. Tapi makan amat penting lah ya. Jadi Allah Ta'ala baik kaitkan dengan rezeki ya. Kerana ia adalah perkara yang amat penting sekali. InsyaAllah Ta'ala. Jadi saya rasa cukuplah setakat tu. Saya duduk tengok jam depan tu, rupanya jam mati rupanya ya. Ya Allah ya Rabbi. Berapa minit dah? 50 minit. Boleh berhenti. Saya dia ingat 8.30. Sebab nampak daripada jauh macam 8.30. Masya Allah. Rupanya 5.40. Kita sekali imbas je tu. Tak apa ya. Next nanti insya-Allah Ta'ala kita akan bincang tentang sebab diharamkan makanan. Kenapa Allah Ta'ala haramkan makanan? Ada sebab-sebabnya. Tapi sebab-sebab yang basic lah ya. Makanan tu memudaratkan, makanan tu merosakkan tubuh badan ataupun akal manusia. Sebab-sebab macam tu je ya. InsyaAllah Ta'ala. Ada nak tanya apa-apa? Ada soalan? Tanya sikit. Kuliah tak ada tanya tak best. Tapi jangan banyak tanya pula, kau pukul 9 nanti kan. Tak boleh. Sunat wudu? Wudu ada. Sunat wudu ada. Semayang sunat ni dia ada semayang yang rawatib, yakni yang mengikuti semayang fardu, sama ada qabliyah atau ba'diyah. Dia ada yang muakkad, ada tidak muakkad. Ada semayang-semayang yang tidak mengiringi semayang-semayang fardu, tapi dia amat-amat digalakkan pada waktu-waktu tertentu kerana fadilatnya yang besar. Termasuklah semayang sunat tahiyatul masjid, semayang sunat wudu ya. Jadi ada hadisnya. Ada banyak hadisnya. Semayang sunat wudu tu paling famous ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim daripada Humran maula kepada Uthman bin Affan, di mana Uthman bin Affan mengajarkan beliau cara wudu seumpama wudunya Rasulullah SAW. Kemudian selepas itu Uthman berkata, Nabi SAW bersabda, man tawadda nahwa wudu ya hadza summa shalla rak'atain la yasfu fihi ma wa qarallahu lahu ma taqaddama min sabihi. Atau kama qala. Uthman kata, Nabi berkata, siapa-siapa yang wudu macam ini, macam aku ajar ni, kemudian dia sembahyang 2 rakaat, betul-betul khusyuk, la yashu fihi ma, betul-betul khusyuk, diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi memang sunat wudu amat-amat digalakkan. Termasuk juga sunat wudu bila kita masuk masjid. Kita lepas ambil wudu, kita masuk masjid. Nak sembahyang mana satu ni? Sunat wudu ke sunat tahiyatul masjid? Sebaik-baiknya kita boleh sembahyang kedua-duanya. Sembahyang tahiyatul masjid dulu, kemudian sembahyang sunat wudu. Ataupun kita sembahyang satu sembahyang pun boleh. Kita sembahyang sunat tahiyatul masjid, wudu sudah termasuk. Ataupun kalau kita sembahyang sunat wudu, tahiyatul masjid sudah termasuk. Ataupun kita nak gabung jalin, nak niat dua-dua, aku sembahyang sunat wudu dan sunat tahiyatul masjid. Allahu akbar. Harus juga. Di situ ada tadakhul di sisi
sebagai para ulama. Okey je, tak ada masalah. Tapi sebenarnya kalau semayang satu semayang pun dah. Tapi amat-amat digalakkan. Dia memang solat wuduk memang amat digalakkan lah. Saya walaupun tidak ada all the time, tapi sunat wuduk memang saya selalu semayang after saya habis semayang. Bila bi Abi Rabah, bila Nabi balik daripada Isra' dan Mi'raj, dia ada dua keadaan. Sebagian ulama kata Nabi balik daripada Isra' dan Mi'raj, sebagian ulama kata Nabi mimpi. Kes di mana Nabi dengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Boleh jadi ketika Isra' Mi'raj, boleh jadi ketika mimpi. Allah Ta'ala. Jadi Nabi tanya Bilal, aku dengar tapak kaki kau dalam syurga. Sami'tu dufna alaika fil jannah. Akhbirni bi arja' amalin amiltahu fil Islam. Apa yang kau buat yang kau rasa paling bagus? Dia kata, ma'amiltu amalan arja' indi fil Islam min anni lam atatahhar sa'ata lailin aw nahar illa tawaddatu bidzalika illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Dia kata, tidaklah aku melakukan suatu amalan yang aku rasa paling bagus dalam Islam, melainkan bila aku berwudu, aku akan solat dengan wudu itu sebanyak mana yang Allah Ta'ala tulis kepadaku untuk aku solat. Ulama kata merujuk kepada sunat wudu. Jadi after wudu memang digalakkan kita semayang. Termasuk dalam semayang-semayang yang digalakkan, disunahkan dan muakkad, insya-Allah. Dia tak sama macam semayang tambah iman, semayang muakkad hafalan yang merepek tadi tu, tak ada. Ini memang confirm sunnah. Insya-Allah. Ada soalan lagi? Ya. Surau tahiyatul masjid boleh ke tidak? Kalau dia masjid, confirm tak ada pertikaian lah. Begitu juga dengan surau Jumaat. Saya ingat tidak ada pertikaian juga. Kerana sebagai mufti kita pun masukkannya di bawah masjid juga. Macam mufti wilayah dulu, dia kata surau-surau Jumaat boleh dilakukan tahiyatul masjid kerana syarat masjid tu ada, walaupun dia tidak bernama masjid. Kerana kita ni tuan-tuan nak jadikan masjid ni, dia bukan hanya ada hukum hakam syarak saja, dia ada legal, dia ada documentation, macam-macam kan. Jadi nak naikkan standard daripada surau Jumaat masjid tu banyak hal lah. Tapi hukum masjid tu dah ada di surau-surau berkenaan, jadi boleh je sebenarnya tahiyatul masjid. Adapun surau-surau yang lain lah, yang bukan masjid, bukan surau Jumaat macam surau kita ni kan, as long as ada semayang 5 waktu, ada muazzinnya, ada imamnya, dan 5 waktu berjalan, walaupun tak ada Jumaat, insya-Allah boleh semayang tahiyatul masjid. Itu saya lihat dalam fatwa-fatwa yang ada, macam yang difatwakan oleh Syekh Saleh Munajjid, yang saya baca dalam Fiqhul Masajid, The Science of Mosque, memang kita dapati boleh semayang, tidak ada masalah sama sekali. Kalau ada pertikaian pun dia termasuk dalam khilaf. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Tapi hukum masjid itu telah ada, walaupun dia bukan masjid secara spesifiknya. Dia bukan masjid di surau kan, tapi dengan sebab telah ada semayang 5 waktu. Yang tak boleh ialah semayang yang ada 5 waktu tapi tidak ada rotib di situ, tak ada imam, tak ada bilal, tak ada azan, seperti surau-surau R&R, surau-surau di bangunan-bangunan tertentu. Kita pergi tempat kerja, ada surau tempat kerja kita kan, tu surau macam tu tak boleh lah. 5 waktu tak ada. Memang ada orang semayang, tapi surau-surau seumpama itu tak boleh. Surau R&R, surau-surau kat office, surau-surau di sekolah. Tapi kalau surau-surau macam ni di penempatan-penempatan, di taman-taman, orang kata di high ya, di section-section, boleh, tak ada masalah. Jadi macam surau kita pun boleh. Boleh. Ada tanya lagi? Cukup tu. Ada makan tak ni? Tak ada makan kan? Ada. Alhamdulillah. Bungkus? Tak apa, janji ada makan. Balik ustaz boleh terus makan. Apa ni? Ada nak tanya apa lagi? Tak ada, tak ada, kita semayanglah insya-Allah taala. Aku liqaul azab, walakum. Apa lagi? Ada satu lagi ni. Apa dia? Aku liqaul azab, walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tutup majlis kita atas kafarah dan surah Al-Asr.